Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ya, hari ini cikgu nak sambung dalam kelas sains cikgu dalam bab 6 iaitu jadual berkala. Okay, masih lagi subtopik 6.1 berkaitan dengan pengelasan unsur. So, hari ini kita nak belajar tiga objektif yang utama. Okay, yang pertama kita nak mengenal pasti kedudukan logam dan bukan logam. Logam dan juga bukan logam serta gas nadir ni. Kat mana duduknya dalam jadual berkala. Kemudian yang kedua, kita nak lihat ciri-ciri logam dan juga ciri-ciri bagi bukan logam. Okey, nanti kita tengok. Seterusnya, ni menghargai unsur alam yang membolehkan manusia menemui dan menyusun ketertiban ini dalam bentuk jadual. So, nanti kita akan lihatlah ada 3 objektif hari ini. Jadi, kita teruskan untuk slide yang berikutnya. Okey, ini adalah contoh jadual berkala. Di mana jadual berkala ni kamu akan belajar lebih detail, lebih lanjut, lebih mendalam lagi dalam tingkatan 4 nanti dalam mata pelajaran kimia. Kamu akan belajarlah di mana kalau kamu nampak dekat sini kita ada kumpulan 112 ni maksudnya kumpulan. Nombor yang disertakan yang kamu nampak ini dalam tabel ni jadual ni 1 2 3 sebenarnya dia macam ni 1 2 3 di sini kita pakai 3 4 5 6 7 dan 8 ni yang kita belajar dalam kimia lah kita tak pakai yang angka 3 bawah ni. Ini kita pakai. Itu dalam masa pengalaman cikgu lah belajar kimia dahulu. Ni kumpulan 1, kumpulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa 1 ni menunjukkan satu atom yang paling luar. Satu atom di paling luar. Okey, contoh helium. Helium. Okay, di petala paling luar ini ada satu. Petala paling luar ni ada satu proton lah. Ada satu proton dekat situ. Ada satu bilangannya. Kalau kumpulan 8 ni dia macam ini. Contoh kumpulan 8 helium susunan atom ni macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana ini kita panggil dia sebagai konfigurasi oktet di petala paling luar. Itu kamu akan belajarlah lebih detail ni pengenalan cikgu, pengalaman cikgu berkaitan dengan belajar kimia. Okey. Tahun 2016 kita dapati ada 118 unsur di dunia yang telah ditemukan lah. Ada 118. Kalau kamu kira ni ada 118 Okey, yang kita nak lihat hari ni adalah logam dan juga bukan logam. Ni je yang kita nak tengok logam dan juga bukan logam. So logam ni yang warna kuning, contoh yang kita ada lithium, beryllium, natrium, magnesium, kalsium, kalsium tak nampak ni rubidium. Kalau warna biru ni kita ada karbon, nitrogen, oksigen, neon, helium. Ni contohlah Dan kekunci ni kalau kamu lihat dalam jadual berkala ni untuk C 6 karbon 12 ni dekat sini ni contohnya. Inilah. Okey, 6 ni adalah nombor proton. Sebelum ni kamu dah jumpa lah apa tu proton yang bercharge positif. Karbon 12 ni maksud gisim atom relatif. Gisim atom relatif ni kamu akan tahulah nanti bagaimana kita mengira gisim atom relatif ini kamu akan tahu nanti dalam fizik kimia tingkatan 4 kita akan belajar lebih mendalam. So kita tak akan belajar benda ni untuk dalam mata pelajaran sains tingkatan 1. Okey, kita teruskan. Sebelum tu gas nadir. Gas nadir ni gas nadir ni kumpulan 8. Helium, neon, argon, krypton, ni semua xenon, ini semua gas nadir. Tadi kita nampak dalam objektif kita nak tahu kedudukan logam, bukan logam dan gas nadir. So gas nadir ni duduknya dalam kumpulan 8 lah. Okey, seterusnya.
Kita nak tengok ciri-ciri logam dan juga bukan logam. Okey. So dalam setiap kumpulan dari yang cikgu dah label, kumpulan 1 hingga kumpulan 8 tu ada ciri-ciri yang sama sebenarnya. Membolehkan unsur tersebut dikelaskan kepada dua kategori, logam dan juga bukan logam. So apakah perbezaan antara logam dengan bukan logam tu? Kita nampak dalam jadual ini. So sebelum melihat pada perbezaan dan juga persamaan, sebelum melihat pada perbezaan antara logam dan bukan logam, baguslah kita tengok dulu apakah persamaan antara logam dan bukan logam. So persamaannya ada satu sahaja. Logam dan bukan logam ni adalah unsur yang terdapat di dalam dunia ini yang termasuk daripada 118 unsur yang didapat dalam dunia ini. So sebenarnya dua-dua ni adalah unsur. So perbezaan antara logam dan bukan logam boleh dibezakan melalui kuantiti ataupun kriteria-kriteria ini. Yang pertama, kekilauan. Kedua, kemuluran. 3, keboleh tempaan. 4, kekuatan regangan. 5, kekonduksian elektrik. 6, kekonduksian haba. 7, ketumpatan. Dan 8, takat lebur dan takat didih. Dan takat lebur serta takat didih pun kamu dah belajar sebelum ini. Jadi kekilauan ni dia bersinar. Kekilauan ni bersinar. So bagi logam ianya berkilau. Berkilau, manakala bagi bukan logam ianya pudar. Kusam. Pudar ataupun kusam. Kemuluran. Kemuluran ni kita boleh lentur ataupun tidak. Bahasa mudahnya lah. Bahasa mudahnya. Jadi untuk logam, dia mulur, boleh lentur. Tetapi untuk bukan logam, rapuh. Maksudnya apabila kita cuba lentur, apa yang berlaku pada bukan logam ni adalah dia boleh patah. So patah ni kita gambarkan dia sebagai rapuh. Kita gambarkan dia sebagai rapuh. Keboleh tempaan. Nanti dekat slide yang berikutnya juga akan tunjuklah apa eksperimen atau uji kaji yang berkaitan dengan keboleh tempaan. Keboleh tempaan ni adalah kita boleh bentuk dia. Kita boleh bentuk dia dengan menggunakan pelbagai kaedah lah. Salah satunya kita ketuk dan kaedah-kaedah lain. Contoh surih, macam itulah. So untuk logam ni boleh ditempa. Kita boleh bentuk dia. Kita boleh bentuk dia, tetapi untuk bukan logam tidak boleh ditempa. Tidak boleh ditempa. Kekuatan regangan. So yang dekat dengan murid adalah regangan. Kekuatan ni pelajar dah sedia maklum faham lah. Tetapi regangan ni bagi murid mungkin ada yang faham lah. Regan ni kalau kita tarik. Bila kita tarik tu bermaksud berlakunya perbuatan meregang. Itulah maksudnya. Jadi kekuatan regangan ni maksudnya bagaimana dia boleh menampung regangan itu. Dia boleh menampung apabila daya yang dikenakan ke atas logam atau bukan logam itu. Sejauh mana dia boleh tampung regangan itu. So bagi logam kuat. Bagi logam kuat. Dia tahan regangan. Tapi bagi bukan logam dia lemah dan mudah patah. Contoh yang dekat dengan cikgu sendiri, raket badminton yang diperbuat daripada grafit. Grafit bukan logam. Dan teknologi terkini membolehkan grafit itu boleh ditarik dengan tekanan yang begitu tinggi, sehingga 30 pound ataupun lebih. Tapi teknologi lama, raket itu hanya boleh di bawah 30 pound. Tetapi sekarang canggih teknologi nano membolehkan karbon itu boleh ditarik regangannya sehingga melebihi 30 pound. Tapi dalam konteks yang kita belajar ni bukan logam, dari segi kekuatan regangannya kita katakan dianya lemah dan mudah patah. Untuk kekonduksian elektrik dan haba, eksperimen yang lebih kurang sama sebenarnya. Bagi logam dia amat baik, dia boleh mengalihkan arus elektrik dan boleh mengalihkan haba dengan begitu baik.
Tapi bagi bukan logam, ia merupakan pengalir yang lemah. Pengalir yang lemah kecuali karbon. Kecuali karbon ni maksudnya karbon ni merupakan pengalir yang baik lah. Itu maksud kecuali. Dan bukan logam juga lemah dalam membawa haba. Membawa haba. Dari segi ketumpatan ni cikgu share sikit berkaitan dengan Fuzi. Ketumpatan adalah jisim bahagi isi padu. Jisim bagi isi padu bermaksud ketumpatan ni ada kaitan dengan jisim. Bila jisim besar, ketumpatannya tinggi. Jadi maksudnya kita gambarkan idea awal adalah pelajar faham. Mempunyai jisim yang besar, maka ketumpatan tinggi. Jadi ketumpatan bagi logam ni tinggi. Bagi logam ni rendah. That's why kita boleh bezalah. Kalau raket itu diperbuat daripada aluminium ataupun besi, kita akan pegang rasa berat. Kita rasa jisim dia ataupun istilah bagi pelajar kata berat lah. Sebenarnya jisim dia besar. Istilah yang betul jisimnya besar. Tapi biasa kita sebut berat. Kita sebut berat itu lebih sinonim di kalangan kita dari berbanding dengan jisim. Untuk karbon, dia mempunyai ketumpatan yang rendah. Manakala takat lebur dan takat didih, logam mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi dan sebaliknya bagi bukan logam. Jadi kat sini ada 8 perbezaan yang ketara untuk membezakan sebuah logam dan juga bukan logam. Okey, saya harap murid faham, jelas. Okey, seterusnya kita nak tengok dekat sini contoh logam. Ni aluminium merupakan logam. Aluminium merupakan logam. So, boleh dibentuk. Boleh ditempa. Tempa ni yang cikgu cakap tadi lah. Bentuk. Boleh dibentuk. Kuat dan ringan. Pepejal yang berwarna kelabu dan berkilat. Ni kalau kita takrifkan atau kita cirikan aluminium lah. Kita cirikan aluminium. Logam yang diberi nama sebagai aluminium. Contoh lain besi. Contoh lain besi. Cangkul diperbuat daripada besi. Kemudian dia punya sifat kuat. Mudah ditempa atau dibentuk. Besi merupakan bahan magnet dan konduktor elektrik yang baik. Dan biasanya ianya berwarna kelabu. Dan nama lain besi ni, dalam jadual berkala, kita kata dia ferrum. Kita sebut dia sebagai ferrum. Okay, kalau aluminium ni, aluminium lah. Besi nama lain dia adalah ferrum. Okay, ada sikit eksplorasi sains ni. Terdapat unsur tidak dapat dikelaskan sebagai logam atau bukan logam. Contohnya germanium. Ni special sikit ni. Germanium, silikon. Germanium, silikon ni tidak dikelaskan kepada logam ataupun bukan logam. Tapi dua unsur ni sebenarnya bersifat sebagai separuh logam dan diguna pakai dalam teknologi pembuatan semikonduktor. Teknologi itu untuk membina semikonduktor P dan juga semikonduktor N. Itu perkongsian cikgu sebagai cikgu fizik lah. Germanium dan silikon ni diguna pakai dalam teknologi pembuatan semikonduktor, seterusnya mewujudkan diod semikonduktor dan mewujudkan simpang P dan juga simpang N. Itu cikgu sebagai cikgu fizik lah. Bercerita berkongsi berkaitan dengan germanium dan juga silikon, di mana germanium dan silikon ni akan didopkan di dalam diod sedia ada untuk membentuk simpang N ataupun simpang P. Okey, kufram juga merupakan logam, kuat, tahan karat, mulur, mudah dibengkok. Okey, konduktor elektrik yang baik, berwarna coklat kemerahan, kufram. Ni kalau dekat kehidupan kita hari ni, kufram ni biasa hilang. Biasanya hilang. Kadang-kadang dekat rumah kita tak ada elektrik. Rupanya kabel kufram ni dah kena ambil. Dah kena curi. Pernah berlaku. Dilabis di kawasan rumah cikgu. Kabel kufram dekat pencawang tu hilang.
Ni contoh kuprum lah yang sebelum dibentuk. Ni wayar kuprum dalam pembuatan wayar ni semua ni kuprum ni. Warna biru, wayar kalau kita tengok dekat sini biasanya lah kita hijau ni kita panggil wayar bumi. Wayar biru ni kita panggil neutral. Dan wayar warna coklat ni kita panggil biasa live. Hidup. Dia bawa elektrik lah. Yang coklat ni bahaya, jangan pegang. Jangan pegang. Okey, atap zinc. Zinc dia berkilau. Dia berkilau ni ada tadi kan sifatnya salah satunya berkilau. So kuat, pepejar yang berwarna kelabu, pepejar yang berwarna kelabu dan konduktor elektrik yang baik. Itu adalah zinc. Contoh bukan logam pula, tadi kamu dah nampak yang berwarna apa tadi dalam jadual berkala, bukan logam ni warna biru. Okey. Boleh bersifat gas atau cecair Okey, so yang pertama kita tengok iodine. Berhalblo warna hitam dan sifatnya beracun, antiseptik. Ni kalau kita luka biasa kita akan sapu iodine lah, dia warna perang perang coklat ke macam tu lah lebih kurang. Kalau dia pekat dia warna gelap sikit lah warna gelap sikit. Biasanya kalau terang, kalau kita letak banyak air dia cerah lah macam perang warna dia Okey, iodine digunakan sebagai bahan antiseptik dalam perubatan. Klorin, ni banyak kat rumah klorok tu yang kita jumpa kat rumah tu klorok. Gas yang berwarna kuning kehijauan. Okey, peluntur warna dan beracun. Ni sifat dia lah dan diguna dalam kehidupan sebagai peluntur untuk menyingkir kotoran lah. Contoh lain, sulfur. Ni kita panggil belerang. Biasa dalam kehidupan sulfur ni kamu panggil dia belerang lah. Belerang. Belerang warna kuning macam ni pun beracun. Okey, sulfur dapat membuatkan tayar getah menjadi lebih keras. So, kita boleh katakan sulfur ni sebagai bahan tambah untuk menjadikan tayar tu lebih keras. Kemudian karbon, ni yang cikgu sebut dia raket Raket dibuat pada karbon. Biasa dalam di raket tu biasa dia akan tulis graphite. Graphite biasanya lah. Graphite tu karbon lah. So, warna hitam, licin, ringan, unsur bukan logam yang merupakan konduktor elektrik yang baik. Sebab tu dalam ciri-ciri tadi, dalam perkelasan, dalam konduktor elektrik, kecuali karbon. Bermaksud karbon ni merupakan pengalih yang baik. Contoh yang dekat dengan kita lagi adalah pensel. Mata pensel. Okey, ni eksperimen yang sebenarnya perlu dilakukan di sekolah, di dalam makmal yang bertujuan mengkaji 8 ciri-ciri yang membezakan antara logam dengan bukan logam tadi. So kita nak tengok sini, matlamat dia dekat sini memang nak mencari atau menentukan perbezaan lah antara logam dan bukan logam. So kekilauan permukaan itu yang pertama tadi. Okey, kita ada rod kuprum dan rod karbon, kita gosok lah kita lakukan kita gosok permukaan ni. So kita akan dapati kuprum lebih berkilat berbanding karbon berbanding karbon. Itu salah satunya lah. Maka kuprum adalah logam dan karbon bukan logam. Okey, contohlah kemuluran. Untuk yang kedua, kemuluran. Yang saya cakap tadi, senang nak faham. Boleh lentur lah. Boleh lentur. Kita lenturkan dia macam ni. So, kuprum dan grafit pensel. Kuprum kita boleh lentur. Grafit pensel tak boleh. Kalau kita cuba juga, grafit ni akan patah. Akan patah. Tak boleh lentur. Jadi menunjukkan kuprum adalah logam dan grafit ini bukan logam. Keboleh tempaan. Ni keboleh tempaan inilah uji kajinya. Kita ketuk dengan penukul besi ni.
So alat lain selain daripada kepingan besi adalah kita ada sini kupram dan juga sulfur. Jadi sulfur ni merupakan bukan logam lah. Kupram dan besi ni merupakan logam. Okay, kekonduksian elektrik. Okay, kita gunakan litar elektrik ni, kita ada ammeter untuk melihat arus yang mengalir. Untuk melihat arus yang mengalir, kemudian disambungkan pada punca kuasa. Kita pakai sel kering ataupun kita boleh pakai voltan, bekalan arus kuasa pun boleh. Jadi kat sini kita dapati rod besi boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, kalau kita tengok ni rod besi, rod karbon boleh mengalirkan arus elektrik, tapi sulfur tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Itu jelaslah menunjukkan membuktikan bahawa kekonduksian elektrik merupakan salah satu ciri-ciri yang boleh dibezakan untuk antara logam dan juga bukan logam. Kekonduksian haba. Okey, kita lihat dekat sini bahawa bahan yang kita gunakan dekat sini ada rod karbon, rod besi dan rod kupram. Okey, dan juga paku tekan. Jadi paku tekan ni dekat dengan kamu, bahawa paku tekan ni dapat mengalirkan haba dengan begitu baik berbanding dengan rod karbon. Okey, takat lebur. Bahan yang kita ada sini apa bahan yang kita pakai serbuk timah dan serbuk sulfur. Maka serbuk timah mempunyai takat lebur dan takat didih yang lebih tinggi berbanding dengan serbuk sulfur. Okey, jadi itulah uji kaji untuk menentukan ataupun mencirikan antara logam dan juga bukan logam. Dan objektif kita yang terakhir adalah kita menghargai keterbelahan unsur yang wujud dalam alam. Dalam alam. So Antoine Lavoisier ini merupakan ahli sains pertama yang mengkelaskan bahan-bahan kepada logam dan bukan logam. Ini sumbangan ahli sains ni lah. Cikgu pun nak sebut namanya susah. Okey, jadi antara yang telah penemuan ataupun dia punya kegunaan unsur-unsur yang ada di bumi ni, salah satunya kita tengok kat sini, dia membuat barang perhiasan dengan menggunakan emas, perak dan platinum. Digunakan dalam bidang pembinaan, pengangkutan, kesihatan, perubatan, pertanian dan perindustrian. Jadi unsur-unsur 118 tadi yang kita ada dalam jadual berkala yang ditemukan setakat tahun 2016 ni banyak memberi sumbangan ke dalam kehidupan. Salah satu tadi kita nampak sulfur tu untuk mengkeraskan tayar, iodine digunakan dalam perubatan. Jadi kita bersyukurlah dengan ada ahli sains ini kita dapat merasai nikmat unsur-unsur yang ditemukan oleh mereka-mereka sebelum kita. Okey, jadi kita ada latihan hari ini, praktis 6.1. Ada 7 soalan yang perlu kamu buat. Di mana 1 hingga 6 tu cikgu dah sebut dalam kelas cikgu, dalam pengajaran cikgu. Cuma soalan 7 ni ada sedikit sukarlah, pelajar kena sedikit berfikir macam mana nak nyatakan satu unsur X ni. Apakah ujian yang perlu dilakukan? Adakah dianya logam atau bukan logam? Ianya ada kaitan dengan eksperimen yang cikgu sebutkan tadi. Jadi selamat belajar di rumah. Siapkan latihan yang cikgu beri. Nanti boleh tengok video cikgu berulang kali untuk lebih faham. Dan lihat juga buku teks kamu bermula daripada muka surat 164 itu sehinggalah tamat. Subtopik 6 bulan 1 ini pada muka surat kalau cikgu tak silap pada muka surat 175. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.